Elokkanlah akan cakapan kamu, dan hendaklah kamu beri salam dan menghubung rahim, dan sembahyang oleh kamu malam-malam sekalipun manusia semua tidur. Kemudian masuk kamu ke surga dengan selamat sejahtera. Wala musannifu rahimahullah ta'ala. Persamaan hadis ini dengan hadis yang lepas ialah tentang dukhulul jannah, yakni mana tentang syurga. Minggu lepas Nabi ayat cerita banyak masuk syurga. Mana dia tengok ramai masuk syurga ialah al-fuqara, royak rupaya tapi memberi cadangan kepada kita. Kemudian bukan atas dasar itu saja, di sana ada lagi di antara amal-amal yang sangat penting, yang besar-besar, sehingga Nabi menyebutnya secara khusus ataupun ta'yin tertentu. Jadi dalam hadis ini ada 3 amalan yang berkaitan dengan hubungan kita sesama manusia. Dalam masalah muqalatatun nas, pergaulan kita dengan manusia, yakni amalan yang berkaitan dengan hubungan kita dengan manusia, yakni orang Islam. Dan satu daripadanya ialah tentang hubungan Allah Ta'ala secara langsung
mana hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 perkara ataupun 4 amalan yang Nabi sebut di sini, yang mana akhirnya Nabi kata tsumma dkhulil jannata bisalam, kemudian masuklah oleh kamu. Itu mana mempersilakan. Tsumma dkhulil jannata, supaya firman Allah Subhanahu wa taala, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, wadkhuli, silakan masuk dalam syurga. Jadi Nabi dia bila dia sebut ada 4 amalan, kemudian Nabi kata tsumma dkhulil jannata bisalam, kemudian masuklah ke dalam syurga dengan sejahtera, aman sentosa. Jadi apakah dia 4 amalan ni yang Nabi sebut secara khusus, yang sudah barang tentu semua ni adalah masuk dalam arti kata makna taqwa dan juga amal soleh. Ini dia panggil amal soleh dan juga taqwa. Banyak kalau nak sebut kita kata amal dari taqwa tu banyak, amal soleh tu begitu juga banyak. Tapi bila Nabi sebut kalau panggil secara ta'yin sebegini, ini isyar. Isyar memberi ketahui, memberi tanda bahawa ini di antara amalan-amalan yang besar. Sama ada kita tu terlepas pada begitu, sama ada kita kasih ke hidup, sedar ke hidup. Kalau kita mengecilkan, ambil lain, perkara yang Nabi sebut begini, sehingga Nabi kata tsumma dkhulil jannata bisalam. Itu satu orang panggil tafsir kecuaian kita, kesilapan kita. Kerana orang panggil cara kepada maklumat-maklumat, info-info yang disampaikan oleh Nabi, sehingga kita tak ketahui benda ni. Apa tak kasih dah, tak biasa dengar. Apa tak biasa dengar ni. Jadi pujilah lagi tu ni. Kalau tak biasa dengar orang lain kata tu, tak apa hingga dah. Kerana orang lain tu kita maklum sajalah, mereka tidak maksum, tidak terlepas daripada kesalahan, kesilapan. Ning Nabi yang dia kecil tu bukan lagi daripada hawa dia, bukan daripada Allah Subhanahu wa taala yang mencetus, menggerak dalam hati dia nak boleh kecil balak ni hok Tuhan dia. Hakikatnya. Jadi terlepas pandai, tak berasa, tak khabar kalau Nabi ada kata balak ni, tu dia gitu. Yang pertama Nabi kata atibil kalam. Elokkan cakapan kamu. Elokkan cakapan kamu. Jadi tergantung dari makna ni. 2 perkara. Yang pertama bercakap perkara yang elok, iaitu dia panggil khair. Fal yaqul khairan. Itu hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan, maka hendaklah dia berkata perkara yang baik-baik saja. Jadi satu berkecek benda molek ma'ruf syar'an, di sisi syara'. Baik itu makna syar'an pada syara', pada kaca mata syara', bukan indan nas di sisi manusia. Kerana terkadang hok tak molek di sisi syara', tapi molek di sisi manusia. Yang pertama khair, benda yang baik. Yang kedua bercakap benda yang baik itu dengan cara yang elok. Cara teknik dia panggil, cara kajian. Matlamat daripada perintah Nabi ini ialah ni dia panggil dalam bab apa ni? Dalam bab hubungan kita sama-sama manusia. Ni bab beliau ni, bab jaga Allah panggil orang lain jangan jadi kena mudarat daripada kita. Iaitu dia panggil prinsip yang umum, yang asas dalam kaedah agama, la darara wa la dirara. Tak boleh buat mudarat kepada orang lain, orang Islam. Mudarat ni banyak. Mudarat ni benda yang membahayakan dia, merugikan dia. Aniaya dia, itu dia panggil mudarat. Maka setengah daripada mudarat yang orang panggil
mari daripada kita kena kepada orang ialah melalui lisan kita, melalui percakapan kita. Nah, sebab itulah Nabi membuat ta'rif al-muslim, orang Islam. Nabi jangan buat ta'rif. Nabi menjawab soalnya sahabat tanya ni, kau dia takwa, Nabi kata takwa hauna, takwa di sini. Itu bukan ta'rif. Tapi ini Nabi buat ta'rif. Aku jaga Nabi dia berkata Islam. Bila Jibril alaihissalam dalam hadis yang sangat masyhur yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ni hadis Jibril masuk dalam majlis Nabi, majlis Nabi, duduk apa Nabi, lalu lutut Nabi, betul di atas pohon Nabi, lalu kata ya Muhammad akhbirni anil Islam. Ya Muhammad mana cerita kat kau dia ke Islam. Lalu Nabi kata Islam itu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakat. Mana Islam ni maknanya mengucap dua kalimah syahadat, mana la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kamu semaya, itu bukan ta'rif juga. Itu bukan ta'rif. Itu cara Nabi itu dia berkata secara ta'rif. Ta'rif yang kita dapati terhadap istilah-istilah yang ada dari agama itu adalah daripada ulama. Tapi hal ini tengok Nabi buat ta'rif semacam ta'rif. Nabi kata al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslimun, orang Islam itu siapa dia? Orang Islam ni kita orang Islam, yo kita mengaku kita orang Islam. Tapi Islam Muslim mana orang Islam? Islam ni agama. Iman orang yang beriman, mukmin, tu orang. Jadi Muslim mana orang Islam. Tapi siapa dia orang Islam ni? Nabi kata al-muslimu, bermula orang Islam itu yakni mana Muslim yang kamil, yang sempurna, yang sejati. Yang al-mutahaqqiqu Islamu, yang semati sungguh dia itu Islam. Mana Islam yang semati, yang sempurna, macam mana? Men mereka salimah yang selamatlah. Al-muslimuna, orang Islam yang lain. Orang Islam ni ialah orang yang mana orang Islam lain selamat min lisanihi, daripada lidah dia, wa yadihi, dan tangan dia. Orang Islam, kalau Islam itu diambil daripada kalau kita ambil daripada as-salam, maknanya selamat. Kalau ambil daripada Islam, maknanya menyerah diri kepada peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Islam dipanggil bermakna hidayah dengan makna permulaan ialah al-Islam, makna menyerah diri kepada Allah Taala. Islam maknanya kita serah diri kita kepada undang-undang, peraturan, hukum hakam Allah Taala. Apa makna serah diri kepada undang-undang Allah Taala, peraturan Allah? Pakai ikut, tak berdalih-dalih, tak mempertikaikannya, tidak tolong, tidak mempertikaikan, tidak buat celiko, tidak buat tulah, tidak lari, tidak alih, tidak tukar. Itu dia panggil menyerah. Terima ulang-ulang, waktu yang perintah macam mana, buat. Yakin waktu yang perintah itulah yang terbaik. Bila benda itu diperintah mana wajib, yakin bahawa itulah yang baik bagi kita. Kita semaya, Tuhan memperwajibkan semaya itu baik untuk kita. Akhirnya manusia akan tahu. Sekarang pun manusia tahu kebaikan semaya, kebaikan bosor. Dulu dia jadi kata kampung, kalau tak wajib itu semaya sunat yang terbaik buat. Itu kita tak kabar. Akhirnya sekali kita bersyukur, rasa muncul terima kasih besar kita kepada Allah Taala. Munculnya memperwajibkan kami semaya. Kalau kita memperwajibkan semaya, sudah tentu kami tak semaya. Setara mau Allah Taala satu wajib tidak semua semaya. Akhirnya bila kita semaya, kita dalam nombor satu sekali kita selamat daripada api neraka. Dan banyak bagi kebaikan lain. Islam dengan makna al-Islam. Islam makna menyerah diri, serah diri kepada Tuhan. Mana serah diri kepada Tuhan? Serah diri kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja Allah Taala perintah. Jadi
Lidah kita macam mana kita nak uruskan, kita nak sediakan, itu peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nama dia kita Islam, serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana orang panggil tangan kita ni, bagaimana kita nak urus, nak tadbirkan tangan kita ni. Itu mengikut peraturan onde-onde Allah Taala tetap. Tangan mungkin begini, mak boleh begini. Itu mana orang mengikut Allah Taala. Itu nama dia dipanggil serah diri kita ni. Allah panggil man aslama wajhahu, mereka yang menyerahkan mukanya menazahyo seluruh jiwa raga dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian al-Islam di makna nihayah dengan makna akhirnya ialah di mana as-salam, makna selamat, sejahtera. Islam ada dua makna. Makna umbi dia ialah al-istislam, menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kok puncuknya nihayahnya maksud kok maksudnya ialah as-salam, Islam dengan makna selamat, sejahtera. Mana bila kita serah diri kita kepada Allah Taala, bila kita ikut betul selim dengan peraturan onde-onde hukum agama Allah Subhanahu Wa Taala, apa risahnya, apa natijahnya? Ialah selamat dunia dan juga akhirat. Sebab itulah Nabi ni bila dia panggil dia keluar daripada Mekah berdakwah kepada manusia, aslim taslam. Masuk Islam, maka selamat. Apa maksud Islam? Serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Jangan serah kepada yang lain. Kalau serah diri hanya kepada Allah Taala, pasti akan selamat. Islam kamu akan selamat. Apa makna Islam? Serah diri kita ni untuk Allah Taala. Itu yang kita berkata dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki, sehingga akhirnya lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Li mana untuk Allah, mana kerana Allah Tuhan sekalian alam. Semua ibadat kita mehadi, semua tu lillah. Kita perlu mana tubuh badan kita hok zahir, hok batin, mana jiwa raga, jiwa batin, raga hok zahir. Semua ni mana mata kita, tangan kita ni, hok raga ni mana? Mata, tangan, telinga, mulut, kaki, apa panggil? Dan jiwa ni mana? Hok jiwa mana? Perasaan kita, pemikiran kita. Semua tu aku nak suka kepada Tuhan sedia ada. Mana perasaan kita suka kepada Allah Taala. Kita nak saya siapa dia? Saya Allah Taala suka saya. Ni orang Tuhan suka saya, kita benci siapa dia? Ulama, benci ulama. Ada betul? Ada betul. Ada orang yang benci ulama. Nama dia suka pada perasaan dia kepada Allah. Tak suka kan nama? Waktu tak suka nama dia Islam betul. Tak Islam pada makna dia. Pemikiran kita tu mikir dia nak mengandung program maksiat. Nama dia suka pikiran kita tu kepada Allah Taala. Betul kan? Mana jiwa kan? Mana benci kita, benci siapa dia? Benci boleh sebab Tuhan bisa buat kan. Marah boleh, marah berapa. Serah diri kita kepada Allah Taala di mana mana kita marah kepada barang Tuhan boleh, Tuhan malu. Jadi namanya serah perasaan malu kita tu kepada Allah Taala. Itu dia panggil serah. Islam tu mana kita menyerah diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang ditunjukkan oleh sahabat Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala lahu rabbuhu aslim, ketika Tuhannya yakni Tuhan Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada firman kepada Nabi Ibrahim, aslim, Islam alaihi. Allah Taala kita mengarahkan kepada Nabi Ibrahim, aslim, Islam alaihi, yakni kepada aku. Apa makna Islam? Mana sungguh diri kepada aku. Lalu kata Nabi Ibrahim, qala aslamtu li rabbil alamin, aku serahkan diri aku ni hanya untuk engkau sahaja Tuhan sekalian alam. Lalu Allah Taala uji, kecil saja, itu bukan Allah panggil tidak sebenar, tak semati lagi. Perlu bukti lagi mana? Tuhan akan uji. Lagi mana Tuhan uji? Allah Taala uji Nabi Ibrahim, suruh bawa anak dia yang masih baby lagi, itu Nabi Ismail alaihissalam, umur masih lagi umur 2 tahun bawa dan istrinya Siti Hajar bawa ke satu tempat yang macam mana? Tempat yang tidak ada kehidupan. Kalau dia ada kehidupan, air tak ada, tumbuhan tak ada, nanti semua tak ada. Soal-soal planet Marif mana? Ahok sekali kita panggil Makkah. Hari itu tanah kerja tak ada siapa-siapa dia, lembuh yang kering potek, tak ada mana-mana naskah nak pergi, ada teriuk dia nak hidup di situ, tak ada. Nak duduk nak tinggal di tempat yang ada sumber kehidupan. Allah Taala perintah kepada Nabi Ibrahim bawa anak dia, isteri dia dan anak dia yang masih baby lagi hidup situ. Lalu dia duduk mondar-mandir Siti Hajar pun kalau panggil merasa sesuatu tanya apa nak tinggal kita. Nabi Ibrahim tak jawab. Tanya sekali lagi kali dua, apa nak tinggal kita tak jawab juga. Kali yang ketiga Siti Hajar kata, tanya adakah ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Ini dia panggil orang tengok cerita.
Tanya 2 kali tak jawab, maksudnya iya dah tu. Kalau jadi benar, benar sebuah orang betul lah. Kita semua ni benar, payung teh ni. Kalau sahabat-sahabat sebab tu lah Nabi ni dia cakap-cakap. Sebabnya sahabat ni dia mudah teh ni. Apa sungguh kalau akan dia orang bagi pakai kedai nak ujian. Terusnya apa dia? Tanya lagi sekali, tanya 2 kali, 10 kali tanya. Orang panggil 20, 100 kali tanya lagi. Tak cakap behe-behe lagi. Ya dia senyap ke mana dia lol lah ni. Tapi ni isteri Nabi ni dia hijau ni. Dia memiliki makna. Ya lol. Lalu bila dia ada kok ini perintah Allah Taala dia tukar sekali. Tak ada sampai 3 kali tanya soal dia sama. Lalu baru Nabi menjawab nak ambil. Kali ini perintah Allah Taala apa persido. Nah. Jadi Nabi Ibrahim tinggal isteri di tempat yang sebegitu seumpama macam nak bunuh itu panggil ni. Sekali orang itu orang apa nama tinggal bayi ni, perbuatan bayi ni. Itu hingga ni. Kalau dia jujur sikit dia diletak dekat tangga dia duduk jauh-jauh untuk mengitar-itar tendak-tendak tengok ni. Ambil pada anak tu sikit ni. Aku mana hingga ni tinggal tempat manusia tu ada kehidupan. Tapi oleh kerana ni perintah Allah Taala, Nabi Ibrahim telah mengaku dia menyerah diri dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bila anak dia saat itu besar, sampai Nabi Ismail AS boleh buat sahaya tu, yang mana akhirnya dia membina Kaabah bersama anak dia Nabi Ismail ini umur 9 tahun, boleh tunjuk bapa tu nak sembelih pula. Nak sembelih anak. Apa tu perintah daripada Allah? Pas kita itu dah suruh sembelih anak kodok, tinggal anak kodok hidup. Kita ni setting sangat dah, suruh semaya aku asas ni. Pas kalau tak semaya, namun dia suruh kepada Allah Taala. Namun dia tak suruh lah. Namun dia tidak Islam kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada makna, bukan pada hukum. Pada hukum lain pula cerita dia tak semaya tidak jadi terkeluar daripada Islam. Malaikat dia orang panggil ingkar kewajipan semaya. Itu lain. Jadi itu makna Islam. Jadi Islam, makna Islam ialah makna serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat orang yang menyerah diri dia kepada Allah Taala, dia ikut peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua daripada peraturan Allah Taala ialah dalam bab hubungan kita sama-sama manusia. Ialah asas yang paling besar sekali ialah jangan buat mudarat kepada orang lain. La darara wa la dirara, itu syarat dia tu ada beberapa. Bagi setengah daripada syaratnya tak boleh kita tu buat mudarat kepada orang lain, dan yang terbaik ihsannya tak payah balas. Panggil mudarat orang yang buat kepada kita itu satu daripada syaratnya ialah la darara, jangan buat mudarat kepada diri sendiri, wa la dirara, jangan buat mudarat kepada orang lain. Jadi hukum mudarat kepada orang lain itu nolak dalam hadis ni. Maka tu bila kaedah ad-darar yusalu, mudarat itu wajib dihilangkan. Jadi orang Islam yang sebenarnya sejati ialah orang yang mana orang Islam lain tidak tersakiti dengan sebab hidup dia dan juga tangi dia. Dia kanu sumbangan yang paling besar dari buat maksiat ialah hidup dengan tangi. Dari buat hubungan kita dengan maksiat, hidup dengan tangi. Yang kita menyakiti orang ialah hidup kita, tangi kita. Jadi kalau tangi kita, hidup kita ni banyak menyakiti umat Islam yang lain, itu sebagai satu tanda agama Islam kita tu mana tidak sempurna, tidak semati. Sebab apa? Sebab orang Islam lain itu tidak selamat dengan diri kita. Jadi salah satu daripada dua itu ialah al-lisan min lisan, mana lidah kita. Dengan sebab tu Nabi menasihati atibil kalam, perbaguskan percakapan kamu. Yang pertama isi kandungannya ialah khairon. Kok kita baca ni benda lain Yang keduanya ialah uslub ataupun metode cara kita baca itu jangan sampai menyakiti orang. Itu dia kalau bagi atibil kalam, perbaguskan percakapan kamu. Dan Al-Imam Nawawi yang mensyarahkan kitab, yang mensyarahkan hadis, yang salah satu daripada hadis dalam versi hadis matan arba'in, beliau yang sangat terkenal itu
Itulah hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Setengah daripada kesempurnaan, kecantikan Islam seseorang itu ialah meninggal dia tarkuhu ma la ya'ni. Meninggal dia akan perkara yang tak berguna, perkara yang sia-sia. Jadi dalam mensyaratkan hadis ini, Imam Nawawi meletakkan orang panggil perkara yang paling besar sekali. Perkara yang sia-sia itu ialah percakapan itu. Benda yang banyak untuk jadi lagu, jadi sia-sia ialah terbit daripada hidup itu yang dipercakapkan itu. Jadi maknanya yang pertama asal dia tidak bercakap yang baik-baik saja. Dan isyarat daripada Nabi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dengan sebenar-benar iman yang kamilan, iman yang sempurna dan beriman kepada hari akhirat, falyaqul khairan, maka hendaklah dia bercakap kalau yang baik-baik saja. Khairan yakni syar'an atau syar'i. Baik itu baik disebut kepada ukur syar'i. Aw yasmut, kalau pun dia itu tidak ada perkara yang baik untuk dikatakan, disebutkan aw yasmut, ataupun dia itu duduk dia so kecek. Tapi mana boleh kita kecek kita memang nak kecek. Walaupun tidak ada keperluan pun kita nak kecek juga. Kalau kita ada hidup ada iman. Itu maknanya banyak dosa yang terjadi pada kita tidak sumbangan daripada hidup. Dalam satu hadis yang lain Nabi kata, orang panggil untuk mengelak kita daripada terjebak daripada banyak dosa ialah kita jaga benda antara dua tulengan satu dan benda antara dua pohon. Itulah faraj memakai. Dua ni. Orang panggil yang banyak memberi sumbangan kepada orang panggil cedopo itu maksudnya jalan yang menyampaikan kepada dia itu. Syawahnya itu menyebabkan kita melakukan maksiat-maksiat yang lain. Jadi kalau boleh jaga dua ni, itu maksudnya kita boleh jaga dua pintu masuk kepada orang panggil dosa-dosa atau orang panggil maksiat. Jadi maknanya kita boleh menyelamatkan agama kita daripada kebanyakan daripada maksiat. Akibil kalam, mana terbaguskan oleh kamu akan percakapan kamu. Satu. Yang akhirnya Nabi kata apa? Tsumma dukhulil jannata bisalam. Yang kedua, wafshi salama. Wafshi maknanya dia sebarkan akan salam. Diterjemah di sini dan hendaklah kamu beri salam. Sebarkan salam. Sentiasa memberi salam kepada Islam. Falsafah salam ini ialah kita mengisytiharkan sama dengan makna hadis man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Bila kita kata assalamualaikum kepada seorang, seolah-olahnya kita menyatakan kepada dia bahasanya kita tidak akan kena kepada dia akan selamat daripada kejahatan kita zahir dan batin. Kalau assalamualaikum min apa dia panggil orang bercampur dengan konsep falsafah salam. Kita assalamualaikum maksudnya kita tidak akan menyakiti dia. Tiba-tiba pengen apa dia tidak tahu orang kita dulu dia misalnya orang dulu sasa kapung dia baru kapung ni atau mungkin sedang mana kumpul ini misalnya ke apa katok timbul pakat timbul harus misalnya apa harus misalnya itu dia panggil konsep lagi lah panggil dan kita tu panggil ambil kalau panggil istilah tu kuno letak tepat tak kena dia panggil. Jadi wafshi salam menyebarkan salam. Alhamdulillah kita hari ini maka terima juga kalau dulu kita sedia-sedia dari salam tak jadi tapi sekarang itu baguslah tapi kadang-kadang ini hukum memberi salam itu adalah sunnah. Hukum memberi salam adalah sunnah dan secara umumnya menjawab salam itu adalah wajib. Secara dasar, secara umum. Kemudian dia ada mustasnaya. Tu jangan ambil umum saja mustasnanya mana pengecualian. Jadi memberi salam itu hukumnya sunnah. Jadi alhamdulillah kita lihat kebanyakan daripada yang ibu bapa sampai sekarang pun mentarbiah anak-anak mereka untuk memberi sentiasa memberi salam. Hingga kalau pagi nak masuk rumah sendiri pun kita nak masuk tempat yang kosong pun beri salam juga tempat tak ada bagian. Assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Itu ucapannya Jadi kadang-kadang apa yang berlaku tarbiyah kita ni bahagia hamling model yakni ajar didik anak-anak supaya beri salam, tapi dalam masa yang sama kita tinggal barang yang wajib. Ini yang jadi contohnya.
Mana? Antaranya tutup aurat tak sempurna. Kita tarbiyah dia cukup-cukup tentang memberi salam. Itu alhamdulillah boleh. Tapi kita tertinggal bagi wajib. Itu jangan ingat tu hati cukup. Kalau kita rasa berbahagia, kita tidak anak aku tengok beradabnya dia ni. Adab itu ialah perkara yang melebihi daripada tuntutan fardu dan sunat. Jadi kalau yang wajibnya kita tinggal, itu bukan mengundang keredaan Allah Taala, tapi bukan mungkin. Itu kita kena tahu. Takut kita kadang-kadang banyak buang sunat berwajib kita tinggal. Itu banyaklah. Bisa-bisa tentang bagi kita meninggalkan wajib dan masa sama banyak-banyak sunat. Yang kedua yang tentang memberi salam ini diatur peraturan dia. Sebenarnya maksud bahasanya secara dasarnya memberi salam hukumnya adalah sunat, menjawab itu adalah wajib. Tapi di sana ada juga makruh beri salam. Makruh beri salam oleh Imam Suyuti dia sebut 21. Satu tempat, makruh kita beri salam, itu disebut dalam 6 bait syair. Ayat kata radus salam wajibun illa ala man fi salatin. Mana beri salam itu, menjawab salam radus salam mana wajib melainkan di atas mereka yang di dalam semaya. Orang itu cuma semaya itu wajib jawab salam. Au bi aklin syagada ataupun sedang makan maksudnya ada luqmah di dalam mulut dia, luqmah ni suapan dalam mulut dia. Itu tak ada wajib dia jawab salat. Dan kita beri salat itu makruh. Tengok orang tu tengok hubung nasi, kita buat assalamualaikum juga gitu ni. Nyanyi apa dia? Waalaikumsalam. Nyanyi orang tu tu jangan bahagia jadi tidak sunat masuk au syurbin atau orang minum. Kalau dia memakai masuk itu hidup menyuap ke makan itu lain. Au qiraatin sedang membaca baca kitab ke baca Quran ke dia tu masuk dia panggil dalam kaedah fiqh al-mas'ul la yushghalu. Orang yang sedang sibuk satu kerja tak boleh disibukkan dengan kerja. Jadi kalau kita beri saran kepada dia, kita menyibukkan dia dengan kena jawab salam. Sedangkan dia sedang sibuk dengan pekerjaan yang mengganggu daripada yang menjadi masyarakat untuk jawab salam, seperti duduk rumah minum, duduk rumah membaca, duduk rumah au adiyah manusia sedang berdoa, au zikir sedang berzikir, au khutbatin sedang membaca khutbah, au talbiyah sedang bertalbiyah. Orang panggil dalam ihram sunat bertalbiyah, au fi qada'i hajatil insan sedang berqada hajat. Sedang duduk meneran. Ini hanya orang panggil orang sedang duduk meneran. Nak meneran ini perlu kepada kekuatan, perlu kepada tenaga. Kita beri salam. Jadi janganlah, jadi tak wajib kita jawab salam. Ini kita ni kadang-kadang kita ingat semua hukum tu mana gitu berlaku. Padahal ada kadang-kadang yang dikecualikan. Au fi iqamatin sedang iqamah, au al-adzan atau sedang azan, au sallama al-tiflu ataupun kanak-kanak yang memberi salam tidak wajib kita jawab ni. Tapi boleh kita jawablah. Mana banyak kata tak wajib. Sebab cuma orang dia tidak mengkalaf lagi ni. Mana boleh kita jawab kerana nak tarbiyah dia. Tapi mengajar adab dia ni. Al-awis syakron orang rambut bisalam buat kita ni. Tak wajib sebab dia waktu dengan tidak kesedaran dia. Al-syabatun yuksyabihat tintan. Al-syabatun perempuan muda ni, pemudi yang ditakuti dengannya akan fitnah ni. Mana perempuan muda ni, perempuan muda kita yang cantik, yang dia paling mustahil, yang diingini. Mana jawab dia, aku tak wajib kita jawab salam. Dia ada satu bahasa lagi, bahasa ni muda-muda, dia sengelin, dia bisok ni bisa ada. Padahalnya kalau di tempat lain dia tak bisa ada pun ni. Kalau dengan orang tua ni, dia tak bisa ada. Bawa model budak tidur muda, remaja ni, assalamualaikum tak jawab dosa dia kata. Yang perempuan ni orang yang berjuru, orang belajar agama, orang yang tiba kamu. Sebut kata dosa kata aku dah dia ni. Dia pun ke mana pun malah jawab ni. Dia tak ada ni. Orang dia jatuh dia nak marah dia. Tapi dah bukan sahaja dia wajib nak jawab, kan jawab dia tu. Ini makna dia tidak takut. Jadi kadang-kadang tidak takut itu jadi kita tu orang memasuk buat benda yang jadi bukan hobi yang terbaik ni. Bukan orang panggil tidak wajib ni perempuan muda yang seorang. Ini ada sudah kita boleh tengok kalau kita cari dari kita cari dari nikah
macam kita apa nama kita di anak talibin ada lepas pernikahan ada lepas nikah kami ada. Jadi situ dia campur-campur mana tajuk setengah daripada ada lepas salam. Jadi maknanya perempuan dia panggil mustahad, kata mana orang panggil komodi yang muda yang diinginkan akan dia dua-dua kan untuk tino tengah ramadan kan tak dia yang tak liu ni. Jadi kalau dia seorang ni kalau pemuda ni orang panggil yang memberi salam bukan setakat tak wajib dia jawab salam, bukan haram dia jawab salam ni. Bukan setakat tak wajib. Tak wajib itu bukan bermakna tak wajib makna boleh jadi harus. Nah, dia kenapa ni? Tak wajib bermakna boleh jadi harus. Nah, boleh jadi makruh. Bukan setakat tak wajib, bukan harus dia jawab kalau dia soge. Kalau betul ni soge dia harus dia jawab. Nah, tapi kalau dia lama-lama tak apa. Sebab bila lama-lama ni dia lain sikit. Nah, jadi orang jahat ni pandai betul dia ni. Sudahlah dia tu menghendok ke orang untuk buat benda yang halal. Kemudian dia beri fatwa dulu. Nah, tak jawab dosa. Dia beri fatwa dulu, tak jawab dosa macam mufti tu. Jadi orang sah juga dia sah belum tengok dah. Kalau dia tak jawab dosa ni. Tapi jawab jadi itu membuka pintu ruang. Kalau panggil jahat tu maknanya ni tu orang panggil kita tak tahu ataupun kita salah jadi nyanyi begitu ni. Kita ni orang yang menjaga agama ni. Oleh kerana takut berdosa, kita pun dibuat dulu sebenarnya. Habis kita jawab ni. Bapa tu kerana takut fitnah. Takut fitnah. Ni, fitnah gapo? Fitnah dalam laki dengan perempuan ni maklum tak? Ni. Jadi ada beberapa tempat yang maknanya kita orang panggil bahagia oleh beri salam hukumnya sunat, ni bagi jawabnya wajib. Tapi kadang-kadang makruh beri salam dan kadang-kadang haram dijawab salam. Seumpama saat inilah. Dalam bab memberi salam dan menjawab salam ini dia ada kaedah fiqh al-fardu afdalu minan nafli. Yang fardu itu lebih afdal daripada yang sunat. Tetapi ada beberapa kes, ada beberapa perkara yang mana yang sunat itu lebih afdal daripada fardu. Kaedah dalam fiqh itu al-fardu dan kalau kita tak tahu kaedah hukum kita lekis sendiri tu. Hukum fardu ni tentu lebih afdal, lebih baik daripada sunat. Tapi di sana ada mustasnayat dipanggil. Perkara-perkara yang dikecualikan mana? Antaranya ialah memberi salam itu hukumnya sunat. Jawab salam hukumnya wajib. Mana lebih antara orang yang memberi salam dengan menjawab salam? Jawab dia lebih orang yang memberi salam. Kalau kita kira kaedah asalnya orang jawab salam dah sebab itu wajib. Beri salam itu sunat, tapi dalam bab ni tidak. Beri salam itu lebih afdal daripada menjawab salam. Dia panggil orang yang memulakan kebaikan. Orang yang memulakan kebaikan. Jadi menjawab salam bermakna pengisytiharan yang sama. Itu yang dikatakan oleh Nabi mana wafsi salam mana sebarkan akan salam. Yang ketiganya wasilil arham, hubungkan silaturahim. Ini pun kita hari ini jadi semakin jauh daripada makna ini. Orang-orang kita mana orang tua kita lebih dulu daripada kita lebih baik dalam bab. Dan kita ni jadi pemundur. Bahagia silur arham menghubungkan rahim. Orang dulu dia cari bagi. Kita sekarang bagi ada dokong soalan macam tu soalan kan. Sebab kita tak cara. Bila tak cara ni dia akan jadi lengah semakin. Adik-adik pun bila kita tak peduli tak cara ni maksud tak siar hidup berhubung akhirnya dia jadi lengah jauh hati. Dia jauh dekat sebenarnya hati. Kalau sentiasa berhubung walaupun jauh di perantau, anak kita sentiasa merindui dia. Sebab kita dulu kalau panggil berhubung semua hati itu dekat, sangat dekat walaupun di sebelah kita tak kenal dia, siapa-siapa dia Maka orang panggil kita kapulain bertemu di tempat-tempat awam jadi kita tak tahu dia tahu, kita tak tahu dia tak cerita masing-masing tak tahu. Jadi jauh walaupun tubuh pun itu dekat, tapi sebenarnya hati itu masing-masing jauh. Jadi dekat fikir hati jadi konsep dia sama lah kita dengan Allah Ta'ala. Kalau kita dengan Allah Ta'ala pun kita kena jaga hubungnya sentiasa orang panggil jadi rapat yang clear molek
kita dengan manusia pun nak lain dia juga. Dia Allah panggil comel. Jadi cara dia tidak kita kena hubungkan silaturahmi. Dan dalam hal ini orang yang lebih mana luas kedudukan ataupun dengan kata lain orang yang kaya umpamanya dia kena memulakan menghubungkan silaturahim dengan adik kakak dia yang kurang daripada dia. Kerana orang yang kurang dia rasa segan untuk memulakan perhubungan, masuk dia nak ziarah acak-acak kali dia bimbel aku ditokmok dituju bagi nak ngindi nak macam nak nopel jadi orang panggung hubungan yang miskin kalau orang domestik apabila orang lebih kusudi kepada dia dia akan rasa sudi mana dia hilang perasaan dia panggil waspada dia mari Allah panggil rasa Allah panggil dia Allah panggil di rumah adik kakak dia ni mana ada tujuan ada hati dia sebab mereka yang memudahkan dengan sebab itulah bagi mereka yang mempunyai keluasan dalam kehidupan masuk dalam uraian semua ulamanya masuk dalam memutus rahim juga seandainya mereka tidak mempedulikan Allah panggil adik kakak mereka yang hidup dalam keadaan domif dalam keadaan Allah panggil serba kekurangan mana tak cara jadi kesadaran diletak kepada orang yang Allah panggil orang yang lebih luas kehidupan kerana apa sakit orang yang kurang biasanya dia orang jadi Allah panggil minggu ni dia nak pergi jumbo walaupun hari-hari dia pun nak sampai kita sekali pakai memang ada perkata-perkata yang kita ada dengar hari-hari dia selalu kata dia kata tu kalau yang menunjukkan hati aku masuk dalam artikel kadang kita kata ada yang ngomong dulu mualah belajar sebetulnya jadi makna selalu kata lagu tu adik-beradik sendiri tu jadi adik-beradik yang luas kehidupannya dia tak tolong adik-beradik dia iaitu dari keadaan tu dia rela tolong orang lain sains-sains dia jadi ini dia panggil dalam bab silaturahmi itu wasilil arham mana menghubungkan silaturahim juga orang panggil kita kena beri perhatian ini di antara karo-karo yang besar dalam bab hubungan kita sesama manusia yang menjadi tiket untuk boleh masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir sekali wasalli bil lail ini hubungan hamba dengan semaya waktu malam wan nasu niyamun sedangkan manusia itu. Ini dia panggil amal heavyweight, amal berat dia panggil. Amal ibadat yang berat. Ibadat kita ni ada ringan, ada yang berat, ada yang sederhana. Qiyamul lail ataupun tahajud adalah masuk dalam kategori ibadat yang berat. Macam-macam kita ada makan berat, ada makan ringan. Kita tanya, ada makan berat atau makan ringan? Program ni. Kalau makan ini macam mana? Bingung aku ini lagi ni. Kalau lakson itu juga kau ini. Dia mau kata berat, cuma dia mau kata ini. Aku masing-masing dah pun ni. Tak soal lakson ni. Balik pun mau makan nasi dulu. Menyusup ni. Sebab bagi dia mau benda tu orang bagi ini lagi ni. Jadi begitulah kita ni. Jadi ibadah ni pun ada yang berat, ada yang ringan. Keberatan itu dapat kita fahami daripada kesusahannya. Kesusahan untuk kita melaksanakannya. Untuk bangun itu namanya satu kesusahan. Kemudian bangun itu untuk melakukan ibadah, satu kesusahan yang lain. Okey, kalau kencing ini bukan kadang-kadang ada semua orang yang saya kalau itu dia tekan juga dia kok juga. Nyok boleh juga karena tak cukup komponen. Itu mana nak bangun itu bukan mudah. Walaupun kita sedar sekalipun, nak boleh bangun, nak boleh sedar susah tu. Sedar pun orang panggil jadi orang bangun tu legok sedar tak? Tak bangun juga dia lah orang panggil yang berio-ionya orang kuat majlis orang panggil awak program yang mulai konon-kononnya tak apalah moga asal kongo bila sudah sedar tu dia tak sanggup lagi dia sedar dah bukan tak sedar tu jadi banyaklah kepayahannya jadi oleh kerana dia belum pada masa tu mengenalkan orang lain itu sedar hidup ini kita bersusah payah begini apa kata itu jadi mari pemikiran macam-macam saya main konsep maka dia termasuk dalam satu amalan yang sangat hebat. Kalau boleh mulah-samah amalan ini, mulah-samah ini berturut bukan bermusim. Mana kita akan jadi orang yang sangat kuat dari agama. Akan terbitlah orang panggil pribadi-pribadi yang sangat hebat. Seorang yang sangat tabung dalam kehidupannya, boleh memikul beban-beban keberatan dalam hubungan mereka dengan manusia. Inilah dipanggil di antara
dan puasa punca tenaga puasa yang sangat hebat. Untuk orang itu maknanya untuk tidak rasa heran dengan apa benda, untuk tidak rasa orang panggil rendah diri kepada mati atau benda lain, tidak mudah putus asa, putus orang panggil putus harapan dengan usaha-usaha dakwah dan perjuangannya. Apabila orang panggil berada dalam keadaan mana orang panggil misalnya orang panggil kita ni tak tahu apa tapi orang yang berjuang untuk Islam mereka itu dicemuk dipupuk, dipitnah yang kita sibuk rasa kita rasa kita tak mampu untuk menghadapi semua itu, tapi dia mampu aku dia panggil kekuatan dalam ni Allah Subhanahu antaranya ialah jadi semua ini dia panggil amalan yang sangat hebat antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga amalan yang sebelum daripada itu ialah amalan yang hebat dan hebat hubungan kita bersama dengan manusia. Jadi empat perkara ini Nabi cantumkan, mana cantumkan Nabi Allah panggil jumlahkan di sini Tummadkhulil jannata bisalam. Jadi kalau kamu buat empat perkara ini selekirlah masuk dalam surga dengan keadaan aman sejahtera. Itulah maknanya antara perbedaan Nabi kepada kita untuk kita mencapai kebahagiaan hakiki di akhirat kelak. Itulah dengan perkara-perkara yang dicanang ataupun dicatat disurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tanda kecintaan kita, kasih kita, sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terhebatnya, yang terbesar ialah melaksanakan apa yang diperintah, disuruh, dicatat oleh Nabi. Kalau hanya kita tu berselawat saja berselawat kita berselawat saja itu pernyataan dengan itu. Tapi kalau amal kita tindakan kita bercanggup itu membohongkan apa yang kita berselawat. Itu janganlah kita jadikan orang panggil kita ni berbohong dengan orang panggil pernyataan kita. Asyhadu an la ilaha illallah dengan orang panggil tasyahud kita dengan inna solat itu dua ayat tiba-tiba kita buat itu bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna dipanggil itu Nabi din kita berdusta dengan agama. Ila Allah Subhanahu Wa Taala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب. اللهم إنا نسألك العلم خالدين وإنابة المخبتين والشكر الصابرين وتوبة الصادقين